Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal waba wal kuruna ya rabbal alamin. Allahumma ashfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hiqdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw syahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka 'ala 'abdika wa rasulika Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allahu Jalla Jalaluh. Masih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala beri peluang kepada kita, sama-sama kita boleh duduk di dalam ruangan majlis menututi ilmu pengetahuan. Pada pusingan malam ini, insya-Allah ta'ala kita akan sambung sedikit pengajian kita tentang kitab Muqarrar Al-Aqidah Ula Sanawiyah. Pada mata pelajaran yang ke-15 halaman 47. Halaman 47. Insya-Allah siapa yang ada kitab boleh kita ikuti bersama dengan apa yang kita hendak kemukakan kepada saudara-saudara yang dihormati sekaliannya. Iaitu kita mari tengok sedikit ia duk royak tentang hidupan manusia. Kerana hidup yang kita duk pakai sekarang ni adalah kepala modal kita lah. Dalam hidup kita ni ada umur yang Tuhan beri kepada kita. Sekali dengan sifat hidup kita ni ada sakat teh. Sakat teh tu panggil umur kita. Tu. Maka kita sebagai orang Islam ni nak guna macam mana ke hidup, nak pakai macam mana ke hidup kita ni,
kita kena tahu cara-cara kita nak pakai. Kalau kita tak tahu cara kita nak pakai, barangkali kita pakai dia tu tak kena. Apabila kita pakai dia tak kena tu, membawa kepada kita kena seksa kena bala petaka dan sebagainya. Maka dengan sebab itulah alim ulama kita yang makin saka daripada warasatul anbiya, hak kita ni yang makin saka warasatul anbiya daripada nabi-nabi rasul-rasul tu, tolong duk pengingatan kepada kita supaya sama-sama kita hidup nak jadi bahagia dunia dan akhirat. Kerana hidup orang hak sebenarnya, hidup manusia ni bukan mana hidup dunia kama dia sudah. Itu bukan. Kalau hidup dunia kama dia sudah ni, seolah kata hidup yang tidak ada harga sikit pun. Tak lebih daripada binatang ternak ke. Jadi tak ada jadi sifat hebat lah. Tak ada jadi kemegahan apa-apa kalau kita hidup seumpama itu. Tetapi kalau kita hidup, makna kata arti kita ada lagi satu alam yang kekal abadi. Tidak ada susah di sana. Tidak ada penyakit. Tidak ada perkara yang memunahkan hati. Tak ada perkara-perkara yang nak menjadikan kita itu jadi sedih, jadi sakit, jadi mudarat kepada diri kita. Itulah matlamat hak manusia itu duk cari. Matlamat yang manusia itu duk rebut. Tu dia. Sebab tu kita kena hidup. Kena hidup. Pada perjumpaan kita kali yang ke-20 ni tu kita ambil dah sedikit daripada huraya-huraya yang alim ulama kita sebut kepada kita di dalam ini kitab. Maka insya-Allah pada malam ini kita nak sambung lagi ketinggalan dia tu. Dia kata aqsamul hayatil basyariyah. Bahagia hidup manusia. Manusia kita ni yang kepala atas daripada belakang ni. Mana belakang kita dengan kepala kita tak sama. Tuhan mengakakkan atas lagi kepala kita. Janguk sehabis-habis janguk lah manusia ni Tuhan jadi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tuhan jadikan kita ni sebagai manusia ni sejanguk-janguk jadi. Tuhan mari dengan isim tafdhil lah pula tu. Ahsani taqwim. Tuhan tak kata hasan, ahsan. Kalau kita tengok dengan hak lain, manusia lah hak janguk sungguhnya. Apabila kita tengok kepada dia berasa sedap, berasa adanya kemanisan, ada ketenangan. Tu apabila kita tengok kepada benda tadi itu, pada kejadian asal tu, tak ada kita tengok pada huduh dia tu, hak tu suku kerana hak tu dapat daripada tabiat hak tak molek, suasana, kawan gu dan sebagainya. Hak dalam keluarga sendiri, hak tu suku. Tapi pada bentuk asal manusia tu ya janguk. Asalkan manusia gak janguk lah tu jadi. Tu. Bahagia hidup manusia ni dia kata tentang tuqassimul hayatul basyariyati ila hayataini. Makna kata baginya hidup manusia ni kepada dua. Kepada dua bahagia. Hidup sama hidup. Hidup berapa? Al-hayati fid dunya wal hayati fil akhirah. Hidup dunia dan hidup akhirat. Hidup dunia hak kita duduk sekarang lah ni. Dan selagi kita akan hidup akhirat. Pitu nak pergi kepada akhirat iaitu alam barzakh. Dikenalkan alam kubur.
Alam kubur kalau kita dengar ada beberapa perkara yang menjadi serenakkan kita. Ada beberapa perkara yang jadi gerungkan kita. Nak boleh serenak, nak boleh gerung, terhenti di atas usaha hak kita. Kalau kita itu usaha kena duk atas dunia ni, alam kubur tak kena duk takut gapo. Nampak tu tak? Tak ada kena duk takut gapo. Tapi kalau kita usaha tak kena, nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah, nascaya kita jadi kena takut lah. Takut sebab dia berlaku sungguh kerana di sana adanya azab kubur dan di sana adanya nikmat-nikmat kubur. Baik. Setelah daripada kita tahu belakang dah, kata hidup kita ni ada hidup dunia, hidup akhirat. Akan tetapi kita nak pakai hidup dunia ni, nak pakai kena dengan cara dia tu nak pakai lagu mana, pasti kita kena berilmu pengetahuan. Dia kata ahammu sifatil hayatid dunya. Sepenting-penting sifat hidup dunia ni gapo? Kita nak hidup, kita kena tahu cara. Yang pertama, dunia ni, dunia tak dinamakan dunia malaikat benda itu lekeh. Dunia tak dinamakan dunia malaikat benda tu lekeh. Apa boleh kata lekeh? Kerana benda tak kekal ini, ia lekeh. Ia tak ada jadi supaya ada kemegahan. Supalah kita kata nak banding dengan cara mudah-mudah. Benda hak pelesu dengan benda hak sungguh, kita kata. Sungguh hak pesen dunia ni. Kalau misal di atas mah, kita kata. Mah duk di tangan orang perempuan tu, hak 5 kok, 10 kok tu kita kata. Hak sungguh dengan hak tak sungguh ni perasaan kalau kita orang pakar tu, di kalangan orang perempuan tu berasa kan. Ya tak sama perasaan. Juga orang lelaki, apabila dia tu pakai je hak mahal, dan je dia tadi itu hak asli, bukan hak tiru wedak, berasa lagu mana. Ya tak sama di antara dua tu. Di makian itu juga hidup dunia ni ia tak kekal. Ia tak ada perkara yang kita duk cari nak kekal tu, ia tak kekal. Tak kira harga apa-apa. Sebab tu kita kena rebut peluang. Jangan tinggal peluang sampai kata ada kita. Itu salah cara kita pakai dunia. Dunia ni dia kata mata'un qalilun muaqqatun. Dunia ni mata', ketenangan, kesenangan qalil. Mana ketenangan yang sikit. Muaqqat lagi ada sakat teh. Allah. Sungguh tak? Sungguh. Kita sebagai manusia ni, supaya kita kan kalau kita puasa serabu tak pergi. Bah kita pergi di patah ke di mana, ya ada waktu sakat. Masa duk patah tu puasa habis ni. Apabila kelik mari pula, hayam mari pula. Ya gitu. Tu dunia. Ya duk di antara seni tak seni. Seni tak seni. Tapi agama royak kata mata'un qalilun muaqqatun. Hidup pe ketenangan yang sikit lagi muaqqat. Cuba kita kira tengok. Kesihatan kita nak sihat semua? Dak. Kekayaan kita nak kaya semua? Tak ada langsung hari kita berak. Dak juga. Hak keluarga kita nak senil tiap-tiap hari, ambil dia hari mula-mula hingga akhir tahun, tak ada berapa langsung dah. Tak boleh jadilah tu. Anak cucu apalah tu juga. Anak murid tempat kerja supa belaka. Tapi kita kena duduklah dunia. Sebab apa? Sebab dunia ni tempat kita nak lalu, pergi kepada satu tempat selaki.
Sebab tu kita kena kenal keadaan dia. Kalau kita tak kenal keadaan dia, susah. Susah kita nak pakai hidup dalam dunia ni sebab kita tak kenal keadaan dunia. Nampak tak tu? Yastamti'u bihil insan, mengambil kesedakan dengannya oleh manusia. Makan, minum, pakaian, kenama pangkat, kedera sebagainya. Anak, isteri, suami, kawan, semua ni istimta'. Mana benda yang nak we kita itu tenang tapi muakkad. Sungguh tak? Sungguh. Kita suka berkawan dengan dia. Siapa masa ada, ia kena pergi jalan dia, kita jalan kita. Timbul sifat berasa hati, berasa sayu, berasa gapo. Kita pergi di tempat-tempat yang berasa kata kita nak pergi. Boleh sedia dua kita duduk rasa seni. Apabila kita nak tinggal, rasa sayu. Gitulah dunia. Sifat dunia tu macam tu. Dia tak boleh nak lari. Ada apa sifat akhirat? Tak, ia bukanlah tu. Apabila manusia boleh masuk mula-mula sekali jejak dalam syurga, katakan wahai manusia, alhamdulillahilladzi azhaba 'anna al-hazan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mustahak kepujian itu, yang menghilangkan, mensiarkan daripada hati aku ni al-hazan, kesusahan hati. Dalam dunia ni tak sama. Tak ada kata nak pergi seni sama, tak ada. Nah, pas nak pergi susah sama pun tak juga. Ya tak gitu. Sebab itulah orang Islam kita ni, apabila dia tahu kata dunia tu macam tu, ya susah, ya gantung dengan Tuhan. Dia seni, ya syukur ke Tuhan. Makna kata duduk di antara dua kaki tu, dua talian, gantung pada masa susah, mana sabar, mana tawakal, sebagainya. Mari seni, syukur, gembira dan sebagainya. Tapi tak lupa Al-Munaim, yang menikmati tak lupa, yang mencobakan kita pun tak putus. Sebab itulah Allah Ta'ala kata la tay'asu min rauhillah innahu la yay'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Jangan putus asa daripada aku, Tuhan kata. Ayat lain kata la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus daripada rahmat Tuhan. Bila tu Tuhan nak panggil hati kita? Apabila kita susah. Ya susah ni tak boleh nak lari. Tak boleh nak lari. Kita pohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita faham akan hakikat hidup dunia ni. Tak faham susah, kita nak duduk. Payah. Nampak tak tu? Tu dia. Lepas tu, kemudian fayaghtarru biha. Terkadang manusia kita ni yaghtarru biha. Apa makna yaghtarru biha? Makna kata berperdaya dengannya. Faham berperdaya makna kata tak khabar. Kata dunia tu ya lagu tu. Lagu mana? Mata'un qalilun muaqqatun. Kesenengi yang sikit lagi bertarhat. Ada sakatan. Tapi manusia yaghtarru biha. Berasa megah tahu orang, berasa nak zalim kok orang, berasa tu, berasa ni dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara yang kita sebagai manusia kena tahu. Baik. Wa yansal hadafa, dan lupa hadaf. Terlupa tujuan kata Tuhan hantar kita ni mari buat apa. Nasia. Manusia kita ni terlupa. Memang terlupa. Sebab tu kena mengingati semua tu. Jemaah Isyak, khatib mengingati. Ya kena tak mengingati. Kalau tak mengingati, terlupa manusia.
Kerana tu ada kita terlupa, apa kita tak terlupa macam mana? Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya. Lupa. Itulah kita sebagai manusia. Lupa hadaf. Hadaf gapo Tuhan jadikan kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuhan tak jadikan kita sebagai manusia ni dan jin supaya kita itu mengibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqa min ajlihi. Hadaf tu, tujuan tadi itu ya Allah Taala menjadikan kita untuknya. Untuk gapo? Untuk gapo? Hadaf wa huwa ibadatu rabbih, iaitu kita kena mengabdikan diri kita kepada Tuhan kita. Tuhan nak coba kita ke. Kalau kita nak misal dengan cara nampak ke belaka tu supaya kita duk hatta anak cucu kita pergi ngaji itulah. Tak, pergi ngaji pada satu tempat untuk dapat ilmu pengetahuan, dapat tarbiyah. Nah, dapat segala-gala perkara, umpama apa nama orang panggil kata persopakan, khibrah, dapat pada waktu yang tertentu. Nak duduk situ sama ke? Tak, lepas pada tu ya ada khijak dia hadap kau tu, hadap kau ni. Dunia tu hatta mari umpama tu. Hatta kita mari kama dia jawi umur pada kita ni tak serupa tu. Ada ke orang kita ni duk mengaji mau sekolah sapaka ketua, bukan ngaji biasa kita ni lah, ngaji mau sekolah, sistem mau sekolah tertentu. Ada? Tak ada. Kenapa? Kerana sudah dah ngaji kan kerja lah pula. Khidmat masyarakat lah pula. Cara keluarga ke gapo kata gilah. Itu. Dunia hak Tuhan hantar mari sebagai kita sebagai manusia situ ya. Nanti kita tengok Tuhan ayat lagu mana. Wa makanun abur. Dunia ni tempat nak lalu. Ada ke kita sebagai manusia nak duduk di jalan raya sedangkan kita ada umur? Wapa pak cik duduk di sini, wapa mama duduk di sini, wapa bos duduk di sini. Kerana sinilah tempat kediaman kita hak asal. Tak ada manusia pula tu. Terkadang jijak kereta tu cepat pula nak wisapa kepada matlamat, iaitu rumah tangga hak dia buat mari. Tak ada pia nak duduk di jalan raya. Tak ada. Malaikat orang hak tak ada umur, tak ada gapo tu syukurlah hak tu. Tapi kita orang ada rumah tangga, ada tempat kediaman, nak ada situ. Temu dengan panah, temu dengan ujian, temu dengan kabut, temu dengan gapo lagi, dengan penyakit, temu dengan tu, temu dengan ni, tak ada. Maka dunia segitu. Dunia ni gitu tepat. Nak lalu, tepat nak lalu. Wa wasilatun ilal akhirah. Jalan nak pergi pada akhirat. Pak akhirat ni ada sungguh ke tak? Tu orang tanya. Akhirat ni ada sungguh ke tak? Mula-mula sekali kita sebagai orang beriman, kita kena percaya kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Mula-mula sekali. Sebab tu kita kena kejak dalam masalah iman kita dengan Allah dan Rasul. Bagaimana kita mengaji mari lepas dah. Kalau ia tak kejak di Tuhan, tak kejak di Rasul, ia cabut. Apabila cabut, ia tak nampak akhirat. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Jadi kesan dengan dunia, seolah kata tak cabut dah. Akhirat ada sungguh ke tak? Memang ada. Dalil akal kita boleh menunjuk. Mana adakah siapa kekal di atas muka bumi ini? Tak ada. Dah mati kan. Kalau akhirat tak ada, logik akal dia tak akan mati manusia. Dia kena kekal. Sebab apa? Sebab hidup tak ada dah lepas pada tu.
Hidup manusia ni, hidup ni asal benda kekal. Kita ni tanya, nak tak kepada kekal? Nak. Mana dalil kata kita nak pada kekal? Cuba kita tengok. Orang maaf lah nak, setengah-setengah maaf sungguh. Nak misal saja, tak ada nak kata. Kita apabila orang kata kita ni tua, rasa kan? So tak kena. Cari obat untuk nak jadi, nak awak tengok muda muka dia, gagah dia, kesihatan dia, nak mengkekalkan benda tadi. Walaupun jasad manusia ni ia lemah, mengikut umur kau banyak, makan kau sikit, tidur pun kau sikit, tak gitu. Muka dia, kaki tangan dia, adalah kesal-kesal kelemahan tu. Itu dalil besar sekali kata dunia ni bukan tempat hak sudah. Apabila kata bukan tempat hak sudah, manusia ni duk cari benda hak kekal. Tuhan yang menjadikan kita nak uwi benda hak kekal, munasabah dah dengar? Apa nama fitrah kita? Munasabah. Apa kalau kata bila munasabah, apa kita tak percaya hak Tuhan kita rakyat kerana betul dah dengan fitrah kita? Di situ no ayat kata, hak kita mikir ni pun ada akhirat. Gapo akhirat? Tempat kekal. Tak ada mati, tak ada sakit, tak ada susah, tak ada zalim. Nak ada manusia? Nak. Hak Tuhan ayat, hak Rasul ayat, betul nak? Betul habis. Allahu Akbar. Gapo lagi kita nak? Ada pun agama lain, ya tak ada akhirat supaya kita. Ya ada dunia ni. Kalau mati, orang panggil, kalau kita ngaji dalam pegangan mereka, orang panggil aqidatut at-tanasukh. Apa makna aqidatut tanasukh? Makna kata pegangan yang mati, kemudian kalau roh keluar tubik daripada jasad kita sebagai manusia, kalaulah manusia itu buat molek, mana berlaku yang molek, ia akan jadi manusia yang hidup di atas muka bumi ni pula. Kalaulah manusia itu tak molek, keluar tubih roh daripada manusia, dia jadi binatang hak yang lekeh-lekeh. Itu pegangan mereka. Tapi kembali kelak pada ini dunia. Pak kita nak buat gapo pula ini dunia? Misal kita kata, kita dok susah daripada tempat tu, kita nak pergi dak tempat kita susah. Kita tak segi. Setengah-setengah orang ada ayat pada hamba, mana kata masa ya susah, tak sewi ingat pula. Telefon yang ada gambar masa ya susah, ya delete habis, tahu habis, hazah habis, sapu habis. Kan tak saya ingat. Itu menunjuk dalil besar sekali kata tak betul dengan fitrah manusia. Hendak cari. Kita nak susah dah, nak mari susah pula sini. Bukanlah tu. Adapun dinil Islam, agama kita nak bawa daripada hak spek dunia ni, hak zailah, hak yang jadi apa nama binasa, tak kekal, ada segala-gala kemudaratan hak manusia duk lari daripadanya, nak pergi kepada satu tempat yang manusia itu nak kepada kebahagiaan, iaitu apa? Al-jannatu. Duk mana? Duk di akhirat. Sebab tu kita kena gantung molek al-imanu billahi azza wa jal wal imanu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang pada satu hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Lagu mana? Ia kata kita ni sebagai manusia, saya tak ada bagi lafaz ini, cuma kita nak royak dengan apa nama orang panggil kata, royak dengan cara maksud supaya nak kita itu boleh pegang selalu. Tapi hadis ni adalah hadis sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khulasah hadis tu Nabi suruh kita banyak daripada kawan-kawan yang molek. Kawan yang molek macam mana? Orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang adil, orang yang semaya baik, orang yang kenal Tuhan. Banyak sains-sains lagu tu. Awak apa ya Rasulullah, kita kena banyak lagu tu? Kerana akhirat esok, kalau kita tak selamat, tak najah kita daripada seksa Tuhan, kawan kita itu Tuhan wihak kepada dia, mungkin kenal dia ratik di kalangan orang beriman, dia ambil waktu baik habis, duk mana? Ya Allah.
Ni kita saing. Manusia suka tak pada saing? Suka. Suka tak pada orang molek? Suka. Betul tak dengan fitrah? Betul. Apa kita duk lari? Limaza tahrub anil Islam? Apa kita lari daripada agama Islam? Lari daripada Allah. Kita walaupun cuma lagu mana, walaupun huduh lagu mana, walaupun dosa banyak setara mana, lepas langit pun dosa kita. Kalau orang mai kata, oh kalau munduk lagu ning ni, Tuhan tak boleh masuk syurga. Tuhan tak apang sekali dosa. Itu perkataan yang keluar tubik daripada setengah-setengah mulut orang kita. Allah Ta'ala dengar perkataan itu. Sebagaimana ada hadis yang sahih. Lalu Tuhan kata, faqala Allahu azza wa jal, man dhal ladhi yata'alla 'ala Allah. Siapa dia duk pandai-pandai aku tu? Walaupun nak huduh setara mana, nak berdosa besar setara mana, itu hamba aku. Ni nak tengok rahmat Allah Ta'ala dengan kita. Rahmat Allah Ta'ala dengan kita. Lalu Tuhan kata, aku nak apungkan dosa dia selama mana dia tak menyungutu dengan aku nak apung dosa dia. Dan aku nak masuk dia dalam syurga. Dan aku nak ambil orang pandai-pandai aku ni pergi bubuh seksa. Duduk situ dulu. Pandai-pandai ni. Ni nak ayat Tuhan. Rahmat Tuhan dengan kita. Lepas kita duk sekabut gapo lagi? Kita ni buat kira dengan Tuhan ke tak? Hak kita duk serabut ni kerana kita tak buat kira dengan Allah. Buat kira dengan hak tak tahu juga. Nak pun dosa kepada kita pun tak boleh. Tak ke? Nak kita itu dapat bahagia. Tak boleh. Tak ada kuasa makhluk ni. Tapi kita ni tak kenal Tuhan. Berasa tak rapat dengan Tuhan. Sebab apa tak rapat dengan Tuhan? Kerana tak kenal. Apabila tak kenal, tak kasih. Apabila tak kasih, ya jauh. Apabila jauh ada Tuhan tu, sahabat tu Tuhan kata, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa dia paling daripada aku, dia tak ada nak paling, tapi dia tak tahu, dia tak kenal. Boleh jadi salah kita juga, mengajar tak siapa, seru tak siapa, dakwah tak siapa, boleh jadi salah kita. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Takut juga kita. Amanah di atas pendakwah ni takut tak siapa. Siapa dia paling daripada Tuhan, dia akan hidup dalam keadaan sempit. Susah nak hidup. Nampak pangkat tinggi tapi tak ada kesenangan. Nampak duit masuk tiap-tiap bulan banyak tapi tidak ada bahagia. Nak tak? Kita sebagai manusia nak lari pada benda tu. Tapi dengan sebab kita ni apa nama? Tak kenal kata kita ni siapa, hakikat kita duduk ni dunia. Allah Ta'ala yang nak buka rahmat kepada kita, dan apa dosa bagi kita, kita tak gatul dengan dia. Bish. Tak tahu nak buat dah lah. Sebab tu alim ulama kita, dia dah gaduh tu. Kita dah kata, dah bergaduh apa Datuk ni kata. Dia nak tolong kita. Takut kita susah. Tiap-tiap orang yang paling daripada Allah Ta'ala, dia susah. Susah hati. Susah hati ni teruk. Teruk daripada susah jasad luar. Supaya orang kita, kan kita misal kata, orang kerja guna otak dengan orang kerja guna rain. Hak mana seni? Seni orang kerja guna rain. Bangun pagi kerja sampai malam tidur, tak ada kena makan ubat tidur. Sungguh tak? Sungguh. Tapi kalau kerja pakai otak ni, terkadang malam tak jenera. Tak serupa. Tak sama. Baik. Wala yajuzu ittikhazuha ghayah. Wala yajuzu ittikhazuha ghayatan. Tak boleh kita nak ambil dunia ini sebagai tempat penyudah bagi kita. Tak boleh. Tempat sudah bagi kita. Kalau aku tak boleh benda dunia ni, seolah kata aku ni kena bunuh diri. Lagu tu bukan. Kalau aku tak boleh hak dunia aku nak ni, aku kena main sihir. Tak boleh.
Kalau aku tak leh supaya demo ni boleh nascaya aku buat khenak orang kali. Kalau buat lagu tu seolah kata jadikan dunia tempat sudah. Ni berat. Apabila kata tempat sudah tu, hak tu duk jadi kata tubik orang-orang perut tu. Tubik darah-darah pecah situ pecah sini. Hak tu dah tu. Sebab menjadikan benda yang duk bubuk tadi tu bukan benda hak asal hak kita kena bubuk. Kita bubuk. Banyak orang kita. Nampak? Kita tak sah. Hak mana-mana dah kita tengok sendiri. Kita ngaji, kita suluh hidup pai kita. Lepas tu kita nak jaga diri kita ni macam mana kita nak jaga. Ni. Berasa kata apabila kita tahu tentang ini hakikat ni berasa lega dah hati. Lalah demo ambil gilah. Kalau benda tu bukan hak kita agak tak apa. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kadang kita berasa nak benda tu tapi ia tak leh kita. Hak tak leh kita tu berasa susah hati kita. Berasa serabu, berasa rusing, berasa sepik dada. Sedangkan Tuhan kata wa huwa khairul lakum. Benda tu molek bagimu. Terkadang kita boleh benda hak kita nak, tetapi wa huwa syarrul lakum. Benda tu bahaya bagi kita. Kita tak tahu, tak tahu. Sungguh tak kata kita tak tahu. Memang kata kita tak tahu. Satu kisah saya nak rayak, kisah hak berlaku sungguh. Pernah rayak dah pada tempat hak ngajar lain-lain tu, pernah rayak dah. Tapi nak rayak pula pada perjumpaan kita sekali ni. Balah mana ada orang kerja di jabatan, orang perempuan di kalangan orang Mesir. Benda ni berlaku sungguh. Ya ni duk kerja dengan ramai-ramai, ambil pagi pukul 8 hingga pukul 3. Pukul 3 pun dia nak balik dah ke luar negara ke. Nah, pukul 2.30 tu pakai siped dah. Pukul 3 duduk rumah dah lah. Tu makna kata pukul 3 lebih-lebih tu sampai rumah dah. Pakak turun mari ngaram-ngaram. Kereta dia tu memenuhi orang dalam tu sutir kereta tu 14 orang. Semua tu 14 orang. Nampak tak tu? Pok dia pakak turun mari belakang. Orang perempuan belakang. Nak royak. Lalu semua perkara hak Tuhan buat ni ada hikmah dia. Alah mana? Nyet lupa seorang perempuan itu akan beg duit dia. Nampak? Beg duit dia. Apabila terlupa ni, jadi kata terpaksa kata kena kawan-kawan ni pergi dululah sebab kereta lain halik belakang tu kata kalau penuh tu baiklah jangan dah tunggu tak sah. Sebab kereta duk berjujuk gitu. Tubik hak tu pergi hak tu. Ya kereta di sana tu apabila penuh hak mana tubik selalu. Ya tak ada waktu yang tertentu. Itu kereta hak kecil itulah, ada pun kereta bah hak besar tu ada waktu juga. Tak apalah hak tu. Hak orang perempuan ni pun rasa rusing kecil hati lah. Nah, seolah kata, kawan pakat pergi belakang 13 orang amos orang ni tinggal. Mengepek ada kalau bahasa kita ke, nyesue sungguh. Kalimah suwe ni kita tak boleh duk sebut sangat, kita orang beriman. Kita kena Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Yaf'alullahu ma yasha'. Kecik gitu. Alhamdulillahi ala kulli hal. Tu di mulut we ada hak tu. Jadi kecek suwe lah, celaka lah, gitu gini. Itu bukan bahasa. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tu catat. Suruh malaikat catat raqib atid tu. Cakap pihak kita keluar daripada mulut kita tu. Nampak pada pandangnya seorang perempuan tu kena tinggal daripada kawan gu dia 13 orang tu, hati dia macam mana berasa? Pusing. Tak boleh nak klik sekali tak gitu kah?
Ni umuh kita kata tak ada jauh mana. Nah, tak ada jauh. Setengah-setengah lakoh wilayah juga. Kalau kita ni duk tani mari berjalan-berjalan pergi ke Naratiwa. Nah, duk Kelantan pergi Selangor ke mana kata pergi lah. Pergi Perak ke kok mana. Ha, mana lakoh wilayah. Pusing. Akan tetapi Tuhan nak royak kata aku kecek ni benar. Lah mana terkadang mu beci satu perkara, rusing satu perkara, tapi benda tu baik bagimu. Dapati kata kereta itu accident. Pelaga. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Afanallahu wa iyyakum ajma'in. Orang telefon mari. Kata hak naik kereta saning tadi itu meninggal habis. Ni hikmat. Tuhan tak say lagi, sakat tak say wiya itu meninggal lagi. Kalau ia naik sekali, buat barangkali. Hak tu mana kata, Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Tuhan tahu. Sebab tu kita apabila susah hati gapo ingat kata, likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jangan duk berasa senih hati sangat apabila kita boleh nikmat banyak. Jangan kita duk berasa kata rusing sangat apabila Tuhan coba kita. Kita ni duk di tangan Tuhan. Gantung dengan Tuhan, insya-Allah. Mati bukan mana sudah, tak. Makna permulaan kita nak pergi pada alam akhirat. Sebab tu masa dunia ni kita iman kita biar molek dengan Tuhan Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala kata dalam Quran, ni pengajian kita, majlis kita, ajaran ahli sunnati wal jamaah, dia kena baca Quran dengar. Lah mana qala Allahu jalla jalaluh, ayat 38 daripada surah Taubah. Dia kata, qala subhanahu wa ta'ala, araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Manusia berasa mung tu reda terhadap dunia ni lagi kau lebih daripada akhirat. Mung seolah kata mu nak tinggal akhirat dengan sebab dunia. Nak tinggal benda hak kekal, nak ambil benda hak mung kena gi, walaupun mu tak segi pun mu kena gi, mu kena tinggal. Sungguh tak? Orang kita ni mati ni lari ke kita pergi cari? Golek ke? Kalau tu heroyak, lari. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu. Kata olehmu ya Rasulullah, royak kepada manusia, sesungguhnya mati hak manusia duk lari daripadanya. Manusia lari. Lagi sungguh ya, apabila sakit mari nak pergi cari benda-benda yang nak wihengga daripada sakit. Apabila susah mari ke mudaratan mari dicari lagu mana nak buat benda tu wihengga witubik. Tak sewi jadi mudarat. Yang nak membawakan kepada ketinggalan nyawa dia tadi itu, keluar tubik daripada jasad dia. Tu asal manusia. Lah mano ya tak ya kita kena mati. Sungguh tak? Nak ingkar lah go mano benda ni. Kita dah dengar tiap-tiap hari. Kalau tengok dalam telefon hari ni, khabaran tiap-tiap hari, kulla yaum. Tiap-tiap hari. Fulan intaqala ila rahmatillah. Allahumma arhamna idza ma saru ilaih. Ya Allah ya Tuhan kami, merahmatilah apabila sampai masa kita. Merahmati kita sekalian apabila sampai masa kita. Ya akan sampai. Akan tetapi situ kita tak nak pergi cari. Ini sini ya kita kena cari. Tuhan kata araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Rasa puas hati dengan dunia lebih pada akhirat ke? Ya tak nampak lah akhirat ni. Kerana apa tak nampak? Kerana benda ghaibi. Wah benda gaib ni Tuhan nak royak kata ada sungguh sampai dia meraibkan roh kita daripada kita. Tengok situ. Roh kita hadaklah jasad kita ni Tuhan meraibkan. Sampai kita tak tahu betul ke dia.
rupa dia, warna dia, bau dia, tak tahu sekarang apa. Sungguh tak? Sungguh. Dia kata boleh tahu kata roh tu hakikat roh tu macam mana. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tak tahu, apatah kita. Kalau hak dok dakwa kata tahu tu, mana kata lebih pada Nabi lah alaihi salatu wassalam, dia tak boleh nak jadi lah tu. Dia tak boleh nak jadi. Lalu Tuhan tanya, araditum bil hayatid dunya minal akhirah? Rasa kata nak duduk dunia tetap sini, sedangkan aku nak wui akhirat padamu. Akhirat ada apa ya Allah? Ada kekal dalam tu. Ada ketenangan, tak ada susah kenyang sama mung tak kena buat kerja, mung tak ada najis dalam tu, mung tak ada kesusahan, mung tak ada penyakit, mung tak ada mati. Tu akhirat. Bagi dia al jannatu lil muttaqin. Bagi orang yang beriman, orang yang bertakwa. Tu. Nak kata saya? Tapi tak nampak. Tak nampak. Hati kita ni orang panggil barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Selapuk bilicing. Tak apa-apa sekarang. Tekatuk hitam legah, hitam lenguk hati. Dengar ke apa? Dengan usaha kita hak tak molek tu. Hitam. Hak situlah kita mula nak makan benda haram. Mula nak menego benda haram. Mula nak tinggal ajaran. Mula nak zalim ke orang. Jadi. Apabila hati tu gelap, je ke situ. Okay. Lepas tu zalim ke diri belakang tu. Apabila ia gelap hati, ia kerja benda-benda tadi hak sebut tadi tu, Tuhan ayat kata, Nabi ayat kata, ittaqu az-zulma, takut oleh muhih pengikut aku, orang yang beriman dengan aku, umat aku. Kenapa? Zalim. Sebab fa inna az-zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena gelak apa nama zalim itu gelak gelita di hari akhirat esok. Gelak tidak ada lampu kerana nak pergi kepada syurga, nak pada lampu. Iktabis min nurikum qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Hingga orang munafikin ni duk semaya sekali ni dengan orang beriman. Orang beriman hak tak ada zalim, tak ada gapo, hak nampak molek akhirat. Perak pergi kepada syurga. Dia kata berhenti dulu, nanti kohar dulu, aku tak ada cahaya ni. Aku nak pergi lagu mana? Mari lampu tak ada ni, tolong aku hati. Lalu malaikat kata, qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Kelak ke dunia semula, ambil cahaya sana tu. Dunia hari tu tak ada dah. Gapa? Dunia hari tu hancur dah. Sebab duk di padang mahsyar tak ada dah, dunia ni habisnya dah. Yauma tubaddalul ardu was samawat, tu Tuhan tukar habis. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Habis. Lalu Tuhan kata, araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah ketenangan dunia ni, hidup dunia ni, kalau nak adu ukur dengan akhirat, illa qalil, malaikat sikit saja. Ayat ni turun kepada siapa? Turun kepada orang nak tinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah nak bantu Nabi dalam masalah urusan agama. Nak tinggal. Hak apa? Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Kami nak tolong lagu mana ya Rasulullah? Mana menego kami pian nak cara. Kemudian gapo lagi? Menego kami pian nak cara. Anak kami pian nak bela. Tu dia. Itu maknanya. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Makna kata hidup pada dunia ni kalau nak adu dengan akhirat sikit saja.
Sikit saja. Itulah hakikat dunia. Ayuhan nas, wahai manusia, wahai saudara yang dirahmati, ni dunia. Tapi bukan arti kata Islam kita suruh tinggal dunia, bukan. Suruh imarahkan dunia, tapi jangan gantung kepada dunia. Jangan tinggal urusan agama kerana nak kepada dunia. Jangan kita tinggal urusan din kerana kita nak kepada dunia. Jangan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam sabda pula. Mari Allah, mari Rasul. Kerana agama kita yang gantung sini. Tak ada hak ning bukan agama Islam. Tak kira dalam urusan apa-apa. Sebab itulah musuh Allahu Jalla Jalaluh nak uai lagu mana daripada hati orang Islam, cara mikir orang Islam daripada dua dasar ni. Kenapa? Kerana Nabi tetap janji kata tamassaku bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Lah mana? Taraktu fikum ma tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Hadis ni sebagai sebesar-besar musuh di sisi musuh Allah Ta'ala. Musuh Allah Jalla Jalaluh, dia tahu kata hadis ni kekuatan umat Islam di sini. Sebab tu dia nak tarik tubik daripada hati orang Islam, fahami orang Islam, pandangnya orang Islam akan ini dasar. Lah mana? Nabi kata, taraktu fikum, aku tinggal pada puak mung ni. Gapo? Ba'di, selepas pada aku ni, ma tamassaktum bihima, kalau mu pegang dengan dua perkara tadi tu, lan tadillu ba'di abada, mu tak akan sesat sama sekali lepas daripada aku ni meninggal. Gapo? Kitab Allah Ta'ala iaitu Al-Quran, dan hadis Nabiku iaitu, dan hadis aku, jalan ni aku, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, aku yang Nabi. Bas, khalas. Maka kerja para alim ulama kena baca hak tu umat dengar. Kalau tidak ada dua ni, bukan hak asli, bukan hak sungguh. Rugi masa, rugi harta, rugi tenaga, rugi fikiran kalau tak ada tu. Jadi musuh Allah Ta'ala nak buat lagu mana, nak buat orang tu jauh daripada dua sumpit tu, dua dasar tu, nak buat jauh. Tapi ada satu kumpulan daripada kumpulan orang Islam yang sangat-sangat nak gantung kepada tak kira yang ngaji gapo yang bagi. Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mai tengok Nabi alaihi wasallam kata, kun fid dunya, hiduplah kamu dalam dunia. Nabi suruh hidup dalam dunia. Apa makna? Katanya alim ulama yang mensyarahkan daripada warasatul anbiya, imarahkan dunia ini, nak maju dunia, nak mengelokkan dunia, sama ada bak gapo apa katalah, bak pakaian, bak hidup bak rumah tangga, bak nego, bak kata boleh. Kun fid dunya, suruh duduklah dunia, tapi ka'annaka gharibun, supaya kita ni orang gharib. Gapo gharib di sini? Wafid. Apa makna wafid? Yakni kita pergi setempat mana-mana, kita pergi ziarah rumah orang di, kita orang Kelantan, kita pergi ziarah orang di Kuala Lumpur, warga orang lain, kawan kita ke, waris kita, kata kita itu orang situ kah? Tak. Kita mari ada nak ziarah hari yang tertentu, masa yang tertentu. Mari kita nak balik pula. Gitu. Supaya pelajar-pelajar kita, orang negara Malaysia masalah, negara Thailand masalah, dia pergi di Timur Tengah, pergi luar negara, nak pergi duduk sana,
dengan sepanjang hidup. Tak. Waktu yang tertentu. Itu makna gharib. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Gharib, Nabi kata. Nabi pesan. Makna kata masa kita hidup orang tu, boleh tak kita nak pakaian yang molek? Boleh tak? Boleh. Nak buat kerja, hak pesen kata hak kita sepakat dengan orang hak umur kita pergi cari tu kan, tak ada masalah. Akan tetapi nak buat tetap situ tak boleh. Ya bukan umur kita. Tengok orang panggil amsalin nabawiyah. Ni nak ayat kata hadis Nabi ni bukanlah menunjuk di atas mata-mata nakalan daripada dia dengan tidak ada logik cara memikir. Bukan. Dalam Quran kita ada wahyu dalam tu serta mempunyai akal yang waras dalam tu. Akal ada. Cara memikir tu ada. Bukan makna kata apabila ni ayat Quran tak ada pemikiran, ada. Gitu hadis supaya tu juga. Ataupun abiru sabil. Ataupun orang nak lalu jalan. Kita kalau Tuhan tak ada kurnia lagi kepada kita kereta ke sebuah masalah. Naik mutu ya kita ni. Apabila hujan mari tak ada baju hujan kena berhenti di tempat yang orang buat tengah tepi-tepi batas tu. Tepi-tepi tembok tu. Tak gitu. Syarat. Mana duduk situ berpanjang ni? Tak. Sebagaimana mukaddimah tadi yang kita royak. Gitu. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Itu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam royak kepada kita. Wa kana Ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul. Katanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu an katakan, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah." Apabila waktu petang masuk, jangan duk tunggu-tunggu lagi nak masuk waktu pagi. Makna kan? Makna kata hak pesen saufa tu. Deh tu nak baca, deh tu nak tengok, deh tu nak mengajar, deh tu nak kerja, deh tu nak buat, habis itu. Jangan. Azam fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Azad dah kerja. Mana kita gantung dengan Tuhan, kita buat kerja. Jangan makna kata dia tu ada lagi masa banyak. Al-amal lah panggil. Amal ni mana harap banyak dah. Sebab orang-orang tua dulu di tempat kita ni, dia kata angin-angin lekat di perangi. Perangi ni kenal ke tak? Orang-orang tua kita memang tahu. Tapi anak-anak muda tak tahu. Hak orang dua kapit ikan panggil tu. Panggil perangi buat daripada buluh tu. Angin-angin lekat di situ. Mana tak ada lagi kano, tak ada boleh buat gapo. Masa habis. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Apabila waktu pagi mari dah, jangan duk tunggu. Ada tu amo nak buat masa petang hari lagi. Jangan. Isikan waktu pagi apabila kita ada umur. Isikan waktu petang apabila kita ada umur. Tak tahu. Tak tahu. Wa khudh min sihhatika limaradik. Masa kita itu duk sihat, kita isi banyak. Sebab tu kata guru kita, dia kata orang yang cidik pandai ni, dia suka buat amalan dia masa dia itu sihat. Amalan apa? Amalan sunat. Amalan wajib tu dia tak tinggal dah. Amalan hak sunat dia dah buat semua. Tak ada tinggal-tinggal. Buat apa? Ya kerana ambil dengan wasiat Abdullah bin Umar yang dia dengar daripada ayah dia ambil pada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Lah mana? Apabila kita masa duk seni, masa duk sihat, kita duk amal semua. Apabila jatuh sakit mari, amalan hak kita duk buat tadi itu tu heboh. Seolah ketemu sakit dah, tak apa aku hadiah. Supaya orang pecang tu lah. Ya buat kerja molek, ikhlas molek, buat molek, gapo siap.
Bila pecah kerajaan Ewi dia. Sebagai balasan kerana dia ni orang molek. Tu dia. Tuhan dengan kita lebih lagi. Tapi hak kita dah berimannya, gaduhnya masa nak diri tak boleh nak onyo rajin lah nak buat amal. Alhamdulillah dah tak. Tapi rugi balah tu. Hak ni ya cidik masa dia dah sihat, dia buat sama amal. Sunat rawatib, sunat tu sunatnya buat belakalah. Apabila sakit mari tu heboh. Sebagai ganjaran hadiah. Baik. Wa min hayatika limautik. Suruh kita jaga molek masa hidup. Nak baca Quran, baca masa ada hidup ni. Nak berzikir masa ada hidup ni. Nak makan korang, makan masa hidup ni. Nak buat masjid, nak bantu orang mengaji, nak bantu sunnah, nak bantu tempat pengaji, buat masa kita ada hidup. Kita sendiri yang waktu baikkan harta benda kita kepada orang yang kita nak buat. Jangan kita duk tunggu. Tak apa tu kita wasiat orang baca Quran kepada kita. Tu pun duk khilaf ulama. Dalam mazhab Syafi'i ni kalau imam sendiri tu tokoh ulama mujtahid mutlak tu pakai tak siapa mula dah. Tak kira lah rupa lagu mana nak tanggung kata hai kalau lah baca tak hadiah baru tak siapa kalau baca serta hadiah itu siapa. Imam mujtahid mutlak bukan tak tahu tu tahu. Tapi ia berpendapat lagu tu. Hak apa? Kerana bukan hak dia. Makna kata apa nama ni? Khilaf ulama. Hak ni kata dak, hak ni kata boleh. Tak yakin. Tapi kalau kita buat sendiri serta kita ikhlas molek, mutabaah syarak molek, boleh semata-mata masuk bank kita lalu dah. Ni tepat tak sama. Ni mula ada nak habis duit masa lepas dah kita meninggal dah. Mula nak mula jadi apa nama upah orang tu buat gitu, upah orang ni buat gini. Ya sama dah dengan kita buat sendiri. Misal akli saya nak misal dengan cara mudah-mudah lah deh. Makna kata kita misal dengan cara mudah-mudah tu. Kita kalau duk makan ni hak orang buat sama. Tak sihat. Sebab demo boh gapo tak tahu dalam tu. Tak tahu. Tapi nak makan sekali-sekala okeylah. Tak apalah. Tapi kalau nak sokmo. Ya tak tahu tubuh. Ya tak supaya kita buat sendiri. Tahu kata buat lagu mana. Cuci setara mana. Boh gapo. Ya tahu. Setengah daripada orang yang duduk luar negara, lama-lama ya tahulah. Nah. Jadi gapo? Kalau ia ni semata-mata duk nak makan ni hak orang Arab buat ni, kelak rumah sakit. Mula ada wah pinggang, mula ada darah tinggi, mula ada kecing manis, mula mula ni nyakit jantung tak jantung ada belaka. Sebab makannya dia Allahu bihi alim. Amo tengok dengan mata. Tak ada nak kata tak bersih. Tak cuci. Tak daknya amanah dalam masalah buat makan ni. Bah kalau kita lagi hak tu sokmo nak hari 3 periya gak tak teh tubuh kita. Juga masalah dok nak gaduh korang. Tak apa gini tak apa. Demo tak supa kita nak buat week kita pun. Terutama dia bukan anak cucu kita, anak cucu kita apa tak boleh nak harap. Fah. Sebab tu Abdullah ibn Umar ni kata wa min hayatika limautik. Daripada hak kita duk hidup ni kita gunalah hak hidup kita ni molek. Sedia untuk kita mati. Mati sungguh tak? Tak ada siapa dia tak mati. Tak itu. Tak ada. Tak ada dia tak mati. Semua mati belaka. Afa im mitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut. Afa imitta kalau mung tu ya Rasulullah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kalau mung tu ya Rasulullah. Tuhan kata
Meninggal, mati. Adakah mereka umatmu tak mati? Tak boleh nak jadi. Afdal, semulia-mulia orang tak muka bumi ni. Tak ada dah nak lebih pada Nabi Muhammad SAW. Mati. Pas kita tak mati. Mati juga. Yakin kata mati tu mati. Tapi dia berasa tak. Azkar pagi petang pun tak jaga. Qur'an pun tak baca. Ngaji tafsir pun tak. Semaya ber pun kurang. Pah. Gapo kita. Semaya lima waktu kalau kita kira mari. Cuba kita kira. Ni nak kira. Kita wilah kata semaya tiap-tiap waktu tu kita tak hak tinggi sekali 12 minit. Sekali dengan sunat, sekali dengan semaya fardu, sekali dengan zikir 15 minit lah kita kata. 12 minit kita kata. Lepas tu lepas pada tu nak kerja pergi, tak ada apa. Nak bersaing, nak berjalan, pergi lah. Setengah-setengah tinggal juga semaya. Nas'alullah ta'ala as-salama wal-afiyah. Nas'alullah ta'ala as-salama wal-afiyah. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Kita kena berdoa ke Tuhan. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala ta'atik. Hati kita tak dinamakan hati dengan itu nama malaikat ia terbalik. Allahu akbar. Nas'allahu ta'ala as-salama wal afiyah. Rawahul Bukhari, hadis yang kita duk dengar tu bukan hadis biasa. Imam Bukhari riwayat adalah sahih dia. Maka kita ambil, kalau kita ambil hak ni pergi pakai dalam hidup pai kita, yakfi, cukup. Mada, yakfi. Allahu akbar. Yang kedua, yang pertama yang kedua, ya ada 3 semua. Ana tengok sikit Dia kata al-dunya mata'un muaqqatun yastamti'u bihi al-insan fayaghtarru biha wa yansa al-hadaf alladhi khalaqa min ajlihi wa huwa ibadatu rabbih. Dunia ni tempat kesenangan yang sementara. Dengannya lah manusia itu bersedak-sedak. Tuhan tak larang kita nak sedak, tak ada gapo. Nak pakai nak makan ni, nak minum ni. Nampak dah tu, nak kerja perniagaan, nak pengajian, nak pangkat gapo. Tak ada gapo. Tapi jangan terlupa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan perkara tu. Jangan terlupa. Jangan terlupa. Tetapi ada setengah daripada manusia, dia itu bermegah dengannya, terlupa akan tujuan yang Allah Ta'ala berjadi untuknya, iaitu kerana nak ibadat kepada Allah Ta'ala. Makna kan? Lah mana? Guna kesihatan dia untuk semata-mata dunia. Guna harta dia untuk semata-mata dunia. Guna ilmu dia untuk semata-mata dunia. Guna orang bawah, duk bawah kereta dia untuk semata-mata dunia. Hak tu hak tak kena. Semua tadi tu Islam lagi. Tak ada lari sekarang apa tak lari. Akan tetapi kita guna terkadang tak kena. Kita guna tak kena benda tu. Apa duk kira kata sini. Sudah dengan sini lah aku, kalau sini lah dunia ni. Bagaimanakah kita nak pergi baju kita seluruh semua hak kita ada milik harta semua nak kita tepi batas. Tepi tembok tu kerana kita nak singgah hujan sementara sahaja. Nak hijrah kita nak pergi ziarah kita pergi sutai kereta katinda hak kita. Kalau bahasa petani kereta gudang 18 tu, 18 luda tu pergi habis bagi kita nak pergi. Nak pergi ziarah orang. Ada gitu. Dah. Kita pergi sikit saja. Benda hak padai dengan kita. Tu dunia. Lah mana? Tak apalah guna hak aku winning, guna untuk aku, tak dah. Ni terkadang saya orang kita. Nak we makan ke orang saya, tapi tahu bazir tak apa. Ada orang lah tu la ilaha illallah. Ada.
Hana. Alah, tak leh lah tu. Tak leh. Nampak tu tak? Tak leh lagu tu. Tak betul lagu tu, hidup dunia tak kena. Kita wi korang ni satu nikmat besar. Kita wi benatang makan tu, Tuhan merahmati kita setara mana. Datang pada hadis. Kita wi korang minum seteguk air saja, Tuhan yang nama Allahu Jalla Jalaluh, yang kuasa di atas segala-gala, terima kasih kita. Biar terima kasih Allah. Kalau kata raja, terima kasih kita rasa gano. Oh, ni Allah Subhanahu wa ta'ala yang jadikan segala manusia ambil itu ada hingga nak mari lagi ni, hingga hari kiamat ni. Jadikan langit tak ada setia wala seputung, jadikan bumi 7 lapis, jadikan segala-gala. Terima kasih we kita. Kenapa? We makan korang. Tapi kita tak tahu. Muskilah kita, masalah kita tak tahu. Tak tahu ni jadi masalah. Tak tahu sebab kata kita tak nak tahu. Sebab tu telinga ada, mata apa ada, akal fikir apa ada, gunalah. Masa duk dengar cerak lagi ni dengar. Boleh tengok lagi tengok. Mikir boleh mikir, tak lama. Tak dengar, nabuh halak. Mata tak nampak. Akal nyanyuk. Sungguh ada manusia. Lah tu hakikat manusia. Wa ammal akhiratu fahiya darul baqa. Adapun hidup pe akhirat iaitu darul baqa. Tak ada kita kata nak jadi susah, tak ada. Nak jadi serabut, tak ada. Nak jadi tak ada nak makan, tak ada. Nak kata sakit, tak ada. Jangan kata hak lain lenguh pun tak ada. Ikut berasa nak gapo. Lah mana? Waladaina mazid. Di sisi aku tambah lagi. Aku nak tambah lagi. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Allah. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahliha ya Allah. Lah mana? Lahum, bagi mereka itu ahli syurga tadi itu yang nak gapo apa Tuhan nak wik dia. Allahu akbar. Tuhan wi sedangkan Tuhan redha. Hak kita nak Tuhan redha habis akhirat esok. Dunia ni terkadang kita nak tapi Tuhan tak redha, ada banyak. Tak gitu? Tak sama. Sebab tu ni dia kata wa ammal akhiratu fahiya darul baqa. Tempat hak kekal. Tak ada sana berdeki pun tak ada dah. Zalim pun tak ada dah. Serabut, penyakit tak ada sekarang pun. Lepas tu Tuhan nak uwi kita tu guna dunia ni, sultan ni nak pergi sana. Kalau kita tak boleh nak bawa lagi ke Allah, kita pohon dah pakat-pakat berdoa belaka. Berdoa ke ambo katik, ambo berdoa ke kamu katik, semua pakat-pakat berdoa. Supaya kita boleh pakat pergi tangan gi sampai ke sana. Wa anna ad-dunya darul fana. Dunia darul fana. Sungguh darul fana. Cuba tengok kain baju kita masa kita kecil dulu, duk mana lah ni? Tak tahu duk mana, hancur lebur. Tu nak ayat kata fana. Pakaian kita ni, mana orang hak janguk masa muda, mana apabila ia umur 60 lebih, mana hilang lagi kana? Mata yang cerak hilang lagi kana, telinga yang dengar molek hilang lagi kana, akal yang waras hilang lagi kana. Kekuatan daripada tubuh jasad dia pergi kana. Ila ain. Itu dalil besar sekali di atas diri kita kata dunia ni tak kekal. Ya Allah. Wa anna ad-dunya darul fana. Allah kataballahu 'ala ad-dunya al-fana. Allah Taala tulis tah dunia ni ya binasa, tak kekal. 3 sebagai akhir insya-Allah, al-hayatu fid dunya hayatul ibtila' wal amal. Ni hidup dunia. Hidup dunia ni iaitu hidup yang kena coba. Pasti kena coba. Gapo mana coba? Coba ni ya kesal besar sekali di hati. Di hati manusia tu apabila coba mari, yang cocok masuk di hati. Gapo coba-coba ni makna kata
Periksa Tuhan nak tengok hati. Hang apa yang nak kembali kelik pada hati? Wahai ulama nafsi. Ulama cik witia adalah agama Islam. Orang panggil ulama nafsi. Ya kaji. Kerana hati itu adalah raja. Hati itu adalah raja. Kalau hati itu iza salahat jasadu kulluhu wa iza fasadat fasada jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu. Kalau punah di hati, punah habis anggota lain. Sebab tu hati tu Nabi duk doa siang malam pagi petang tu, Allahumma inni a'udzubika minal hazan wal alhammi wal hazan. Hak biasa rusing dan ham. Apa mana ham? Serabut. Ya orang panggil kata direct kena hati. Direct kena kepada hati. Maka cuba tadi itu ya kena di hati. Sebab tu Tuhan panggilkan hati. Panggilan mana? Surah tawakal. Tawakal ni kerja anggota ke kerja hati? Kerja hati. Surah harap kepada rahmat Tuhan. Harap ni kerja apa? Kerja hati. Sebab hati ni adalah tempat dia. Hak kena ibtilak betul-betul. Kena di tubuh, di gapa ni nampak pada kacamata, tapi pada hakikat ya lemah tak lemah dari hati tu. Orang apabila sakit setara mana, kalau orang kecek kena bangun duk nyata gitu. Sebab tu cakap pen dia turun duk mana? Duk di hati orang tu. Sebab tu Tuhan panggil, ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah Taala. Putus asa mana tak harap ni kerja apa? Kerja hati, bukan kerja hak lain. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Taala nak apa semua dosa. Kalau kita kerja penat, coba apa banyak, Tuhan kata inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Inna, sesungguhnya kami tolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Bila ya Allah? Fil hayatid dunya, di dunia ni lagi. Tapi masalah hati. Nak yakin dengan Allah Ta'ala kata, aku buat ni, aku minta ni, aku dah kerja jalanmu ya Allah, mu tolong aku. Tolong. Tuhan tolong. Kalau Tuhan tolong ni kita nak khayal tak boleh, hamba nak syarah tak boleh. Tuhan nak tolong lagu mana, serah dia. Hamba nak syarah tak boleh. Pertolongan Allah Ta'ala ni lebih daripada kita nak pergi sifat. Nak khayal tak boleh kita, tak pandai ngakak kita. Mari kok mana tahu pertolongan Tuhan. Terkadang Tuhan balik hati seteru tu tolongkan kita. Terkadang Tuhan balik benda hak bisa tu tolong kita. Boleh buat belakang. Benda hak tak terlitah dalam akal ni Tuhan buat. Boleh. Supaya Nabi Yunus, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa kashafna bihi. Betul? Akhir ayat, wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian itulah aku akan selamat dan berjayakan orang-orang yang beriman. Sebab tu kita tak usah bimbang. Semua tadi itu ada berlaku, tadi itu panggil kandak kita kauni. Hak tu kandak berlaku. Tak ada perkara pun yang berlaku atas dunia ni. Walaupun daun kayu sehelai pun tak jatuh atas muka bumi ni, malaikat dengan izin Tuhan dan kandak kita Tuhan. Pak kita gantung kepada Tuhan yang dia bercara tadi itu, yang nak pergi kanu. Ya Allah Tuhan, aku serabut ni ya Allah, tolonglah aku. Aku ni orang yang beriman denganmu ya Allah. Itu bertawasul dengan Tuhan. Aku ni orang walaupun lagu mana berdosa banyak pun, aku ni hamba-Mu ya Allah. Mengadu ke Tuhan. Tuhan tolong. Wallahi wa billahi wa tallahi, Tuhan tolong. Sebab Tuhan janji, wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian itu Tuhan nak menyelamatkan, nak tolongkan, nak berjayakan orang yang beriman. Pak kita ada dah modal yang beriman. Ingat iman hak kita ada tu dalam hati kita tu. Tuhan suruh pergi cari, malaikat pergi cari. Kecil sebesar biji sawi orang ada iman dalam hati tu, waktu baik habis daripada neraka.
Pak kita ni, alhamdulillah kita kata bukan tu kecil sangat lah, walaupun tak ada besar mana pun email tu, mana kata ada. Mana kata ni kita dah semaya ber ni. Kita dah mengucap 2 kalimah syahadah ni. Kita dah tutup aurat ni. Kita dah suruh benda molek ni. Kita dah kandak kebaikan kepada kawan guru kita. Itu mabadi, dasar-dasar ajaran-ajaran Islam belaka. Mana kata kita orang beriman. Gapo? Maza? Tinggal gapo lagi kita? Tinggal kita gantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila susah gantung dengan Tuhan. Darul ibtila. Kita kerja, ada coba keluarga, ada coba tubuh badan kita, ada coba kawan guru kita, ada coba mana coba ada. Allahu akbar. Coba apa yang kata al hayatu fid dunya hayatul ibtila. Tuhan coba. Ayuhan nas, wahai saudara yang dirahmati. Kita jadi pelajar ada coba kita jadi guru ada coba kita jadi ketua kampung ada coba kita jadi tu imam coba jadi suami, jadi isteri, jadi anak, jadi cucu, jadi ada coba belaka. Tak sah bimbang. Tapi coba tu mari untuk kita apa? Menyelesaikan. Tuhan nak tengok atas hati kita nak gantung dengan dia. Kalau tak mari coba, lah mana jadi? Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin nunazziluhu biqadarin ma nasha ma yasha. Mana kan? Kalau Tuhan buka rezeki mewah kita, Tuhan tak coba langsung kita. Labaghaw fil ard. Macam jadi kita takabur. Puasa megah. Puasa tak ada dah. Puasa nak saling kau orang. Supaya orang kenyang itulah. Mula malah belaka. Supaya anak orang kaya, mana tak sekerja. Sungguh tak? Anak, maaf lah deh, maaf sungguh ni nak ayat. Supaya anak tok guru. Ya tak sih. Empak ku ada tok guru dah, aku nak jadi apa? Ha, jadi gitu. Hak banyak ke lah, bukan semua. Ha tu. Ayah aku ni orang kaya dah, kerja nama lagi aku, tak ada dah. Sehari-sehari 1,500 kop. Kalau hak Thailand kira makan ya sekali sepria 500 1,500 kop sehari. Dia tak kerja, duit pakai ibu bapa dia. Sebab apa? Dia kaya. Akhir jadi lagu mana? Ai mau boleh tengok dengan mata kepala. Tak sengka-sengka kata dia tu nak jatuh daripada pangkat hak tinggi, hak tu hewe dia turun ke bawah. Daripada ada rumah tu, ada ning, ada perniagaan, akhir sekali dok mau sewa. Ada. Sebab tu apa panggil darul ibtila. Imam Ahmad kata kan. Imam Ahmad kata, sebut Imam Ahmad ni bahasa kata jauh kita. Tapi mudah-mudahan kita kasih kepada dia, mudah-mudahan Allah Taala kita bersama dengan dia. Lah mana dia kata kita ni tak boleh nak harap kata diri kita ni. Coba Tuhan. Hingga mana? Ya Imam, tak boleh nak harap. Hingga kalau kaki kita sebelah jakah masuk syurga, nak harap tak boleh lagi, coba ada lagi. Malaikat kaki kita masuk 2 belah dah. Ha, tu dia. Tu apa nama orang panggil kata cara-cara kita nak pakai hidup. Tepat coba wal amal, serta kita kena amal. Tengok. Lah mana? Makna dalam keadaan coba Tuhan nak kita buat kerja. Berat dah tu. Hak ning mana kata inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abaina ay yahmilnaha ni. Berat ni. Amanah hak Tuhan nak ni langit bumi atau hamba tak ada ya Allah, hamba tak ada ya Allah. Tapi Tuhan kepada manusia. Wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ya Allah. Allahumma rzuqna at-taufiq. Ya Allah, Tuhan kami beri kekuatan kepada puak kita sekalian. Kena amal. Bela-bela dah letih Tuhan coba, Tuhan suruh pula buat kerja. Tengok. Hati tu nak jadi gagah. Sebab tu kalau kita tak berhubung dengan Tuhan waktu malam langsung ni, nak ambil mana semangat? Nak ambil mana semangat? Semangat kita nak ambil daripada mana?
Faqad qala Allah azza wa jalla, Allah Ta'ala kata, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum, alladhi khalaqal mauta wal hayata, tu salah tu hak tulis tu nah. Ya tulis gini ayat Quran ni, boleh tambah tu. Alladhi khalaqal mauta fahiya wal hayata. Dak. Fahiya tu tambah dah, buai tu bit situ. Nah, buai tu bit ya bukan ayat Quran. Allazi khalaqal mauta, mana Allah yang menjadikan mati dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Tuhan nak cobakan kamu di manakah di sisi kamu tu nak buat amalan yang baik. Tuhan coba kita, tapi nak tengok, Tuhan suruh kita buat amal, nak tengok kita boleh buat ke tak. Supaya kita jadi guru, kita nak coba tengok anak murid kita ni boleh harap ke tak boleh harap. Kita boleh ke tak nak buat amanah ke dia lepas pada ni. Kita coba dia. Nabi coba sahabat dia. Guru kena coba sahabat. Ibu bapa kena coba anak-anak boleh harap ke tak. Kita nak tinggal harta ke dia, nak buat harta boleh bawa ke tak. Kena coba. Allah Ta'ala walillahil masalul a'la ya buat gitu dengan hamba. Itu panggil sistem, cara, aturan Allah Jalla Jalaluh. Coba tengok. Terkadang kita ni duk buat amal, apabila mari coba berhenti. Ada. Sebab tu ulama-ulama salafus salih berdoa, ya Allah ya Tuhan aku, jangan coba lebih daripada iman aku. Kalau kita ni Tuhan coba lebih daripada iman kita, ya punah kita. Kita kena doa juga dengan Tuhan. Kena pandai buat amalan dengan Allah Ta'ala. Walaupun Tuhan nak coba tadi tu, Tuhan tengok dah iman. Al-ibtila' minallah ala hasabi imani ahadikum. Ulama kata, percobaan daripada Allah terkira di atas iman seseorang. Kalau iman kuat cobaan. Kalau iman ringan, ringan sikit. Tapi kita kena berdoa kepada Tuhan. Jangan pesan kata ikutlah kat mana-mana pun, nak duduklah mana-mana. Tak boleh buat lah tu. Tak boleh nak buat ikut gitu. Tak boleh nak buat ikut gitu. Wa huwal azizul ghafur, sedangkan ia itu sangat perkasa lagi sangat pengampun. Masya-Allah. Tuhan coba kita. Tuhan suruh kita buat kerja. Kalau salah, Tuhan nak beri maaf. Tuhan tak ambil seksa. Syarat buat kerja. Masya-Allah. Seni tak ada. Islam ni agama seni. Apabila tutup buka, tu agama kita. Tutup buka. Lah mana tutup buka tok guru? Sepangat arak misal tu. Minum boleh tak? Tak boleh. Tapi kalau tutup buka, mana boleh minum? Bila? Apabila tak ada dah gapo nak minum, nak jagakan nyawa ni, minum. Boleh? Sekadar. Karena nak jaga nyawanya tu. Ya gitu. Tu cara dalam Islam. Apabila sutak tu buka. Ia tak serupa hak lain. Ajaran lain sutak kau sutak. Tu. Sebab tu jadi punah hidup. Kita nak lari buat apa pada agama kita? Buat apa kita duk tak say kepada ajaran kita? Buat apa kita nak jauh daripada ajaran kita? Buat apa? Sedangkan yang mudah ni. Mudah ke mana? Makna terbuka. Tak ada jalan sutuk. So, ya Tuhan tak sewi kita. Gapa? Buat kufur dengan dia. Jangan kufur dengan Tuhan. Hei hamba Allah, jangan kita itu kufur dengan Tuhan. Tuhan raya kata, akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Nak kufur kau dengan Tuhan yang menjadikan kita, yang mengadakan kita, yang merezekikan kita dan sebagainya. Tak boleh kufur dengan Tuhan. Salah dengan Tuhan, kita minta maaf dengan Tuhan. Jalan keluar ada semua. Tapi kufur jangan. Wa fiha, dan padanya al-jaza 'ala al-'amal al-bashar min hadhihi dunya. Dan padanya, iaitu pada negeri akhirat tu, balasan bagi amalan-amalan manusia hak yang dia itu dok buat kerja di atas muka bumi. Lah mana?
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bagi sikit boleh tengok, bagi sikit hak molek boleh tengok, sikit hak tak molek boleh tengok. Mana balas? Tuhan balas we kita. Sebab itulah kita kena ada rusia ratik kita dengan Tuhan. Lah mana? Amalan hak Tuhan kenal sekali, itu amalan kita dengan dia, hak tahu, hak lain tak tahu. Orang tepi kita pun tak tahu, anak bini kita pun tak tahu, anak cucu pun tak tahu, keluarga pun tak tahu, kita dengan Tuhan hak tahu. Hak ni luput daripada kita. Dan amalan hak itulah akan jadi bahaya besar kita dengan Tuhan. Ia akan mari jadi penjaga bagi kita. Supaya dengan bodyguard. Kalau bahasa Sia dah. Mana kata, orang yang duk jaga, duk bela. Oh ni, amalan baik mari. Dalam kubur, dalam alam barzakh, ketika nak cabut roh, ketika susah di dunia ni pun, benda tu. Tanya kita kata, rusia kita dengan Allah Ta'ala ni gapo ratik. Sebab itulah kita itu kena duk carikan, kena amal, kena mengaji wi tahu supaya kita nak gi wi kena. Ngaji dengan guru mana-mana ni nak bawa hidup wi kena ya. Tak ada nak gi kok lain kali. Nak bawa hidup wi betul supaya nak dapat bahagia kita dunia dan akhirat. Maka pada malam ni iaitu malam Jumaat, janganlah terlupa kita selawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar banyak-banyak sekadar mana kita mampu dan mungkin dan kuasa kita. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh supaya Allah Ta'ala akatkan bala petaka tubik daripada keluarga kita, diri kita, tok guru kita, negara kita dan seluruh orang Islam. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan itu doa. InsyaAllah kita akan dapat ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan terlupa kita sebar pula dah cara ngaji kita ni. Mudah-mudahan orang boleh dapat manfaat dengan pengajian kita. Dapat pahala yang besar. Dapat ganjaran di sisi Allah. Itu hak besar sekali. Kemudian kita ni duduk di dunia pastilah kena capur tangi. Hidup pada dunia berhajat pada capur tangi setengah di atas setengah. Sama-sama kita bantukan pengajian kita. Dengan tenaga kita hak mula sekali, dengan hati kita, dengan harta kita dan sebagainya, supaya kita itu boleh capur tangi di dalam kita itu nak sebarkan agama kita kepada umat manusia. InsyaAllah pada perjumpaan kali lagi akan datang, kita akan tengok hayatun tayyibah. Nak hidup jadi bahagia, tadi bahagia hidup. Nak hidup jadi bahagia, nak hidup lagu mana? Tahu dah kata dunia ni tempat buat gapo? Dan kita ni siapa nak pergi kanu, kita tahu dah. Nak buat lagu mana? We hidup, we seni. Nak hidup seni. Bak satu lagi, insya-Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada malam ni, sekadar inilah sahaja dulu. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. As'alullah Subhanahu Wa Ta'ala bimannihi wa karamih أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.